Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-104, di mana kita akan berkongsi, membaca dan meneliti serta menghayati daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat Arif Taib, Hardi Suhaimi, Farida Hamdan, Izan, Hamimah Musan, M. Nasir Harun, Anna Sukaimi, Safia Sapian, Habibah Abdul Aziz Az-Zahra, Muslimah Mahmud, Wan Nurmah, Galik Spirit, kemudian Princess of Sunlight Tengku Abdullah, Hasliza, Galik Spirit, Jamaliyah Manab, Zainun Hadi, Rodita binti Uthman, Marina Nurdin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan dan juga yang melapangkan masa bersama. Hari ini kita dah masuk pada tajuk yang baru daripada kitab Al-Adhkar. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 157, bab yang ke-15, salam di akhir salat. Kita mula masuk pada tajuk tentang perbincangan salam. Lalu muka surat, mohon catat di ruang komen, muka surat 157, bab yang ke-15 berkenaan tentang salam. Sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada semua yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share kepada yang belum. Mohon jasa baik untuk bantu kongsi, sebar luas dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh sedikit sebanyak ilmu, sedikit sebanyak pengetahuan daripada pembacaan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, salam apa di akhir salat. Babus salam litahalluli minas salah. Bab menceritakan tentang salam untuk keluar daripada salat, at-tahallul. Kata Imam Nawawi, i'lam anna salama litahalluli minas salati ruknun min arkanis salah. Kata Imam Nawawi, salam di akhir salat adalah salah satu daripada rukun salat dan salah satu kefarduan salat. Lalu bila ianya adalah rukun, kalau ditinggalkan maka adakah sah salat? Sebab itu kata Imam Nawawi, la tasihu illa bih, tidak sah salat tanpa salam. Lalu dalam salat, pada waktu ketika mana berada di hujung salat, maka pada waktu itu mestilah mengungkapkan salam. Lafaz Assalamualaikum mestilah dilafazkan, kerana ianya adalah rukun. Ada perbuatan berpaling ke kanan dan kiri, kita akan belajar kejap lagi, ianya adalah sunnat. Minta maaf. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan seluruh ulama yang terdahulu dan terkini. Kerana banyak riwayat-riwayat yang kita nampak, antaranya
daripada riwayat hadis Amir bin Sa'ad daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, kuntu ara, adalah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW, yusallimu an yaminih, memberi salam, mengucapkan lafaz salam ke arah kanan, wa an yasarih, dan mengucapkan salam ke arah kiri. Dan ketika mana berpalingnya Nabi waktu mengucapkan salam, hatta ara bayadah khaddai, sehingga aku melihat keputihan pipi Nabi SAW. Maksudnya orang yang di belakang boleh nampak bahagian kanan pipi Nabi dan juga bahagian kiri pipi Nabi. Hatta ara bayadah khaddai, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu juga hadis yang mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi SAW mengucapkan salam an yaminih, pada arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, sehingga kelihatan keputihan pipi baginda kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengucapkan salam ke arah kiri, sehingga pada waktu itu kelihatan keputihan pipi kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ianya adalah rukun. Begitu juga ada banyak lagi riwayat-riwayat yang lain menunjukkan ianya adalah rukun. Antaranya hadis riwayat Muslim, tahrimuhat takbir, masuknya seseorang itu dalam solat adalah dengan takbiratul ihram, wa tahliluha, dan keluarnya seseorang itu daripada solat adalah at-taslim, dengan salam. Lalu ini semua menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa memberi salam ketika mana penghujung solat adalah wajib. Sebab itu kata Imam Nawawi, hadis-hadis sahih dan masyhur menegaskan perkara ini. Perenggan kedua, bacaan salam yang paling sempurna ialah, apakah akmal dia, yang paling sempurna cara memberi salam? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ayyaqula an yaminih, pada waktu itu mengucapkan sambil menoleh ke arah kanan, assalamu alaikum warahmatullahi, sampai warahmatullah. Adapun perkataan wabarakatuh kita akan ulas kejap lagi. Lalu apakah salam yang paling sempurna? Menoleh ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri. Ini yang paling sempurna. Sebab itu disebutkan di sini, ialah menoleh ke kanan sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan menoleh ke kiri sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kita selesai tu. Maksudnya salam yang sempurna adalah daripada sudut ucapan assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Daripada sudut pergerakan kepala ketika mana assalamu melihat ke depan dan kemudian tarik sehinggalah pada waktu itu sampai ke arah kanan ataupun sampai ke arah kiri. Okey. Di sini Imam Nawawi mula membawakan pendapat-pendapat yang lain. Perbincangan pertama yang beliau bawakan adalah berkenaan dengan ucapan wa barakatuh. Adakah sunat pada waktu itu dalam salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Adakah adanya perkataan wa barakatuh? Kata Imam Nawawi, tidak disunatkan, wala yustahabbu. Kata Imam Nawawi, tidak disunatkan untuk menambahkan lafaz wa barakatuh. Kenapa? Kerana menyalahi yang masyhur, maksudnya riwayat yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa ada ulama yang kata kena baca wa barakatuh? Kerana Imam Nawawi sebut ada riwayat yang datangkan perkataan wa barakatuh. Sebab itu kata Imam Nawawi, walaupun terdapat perkataan wa barakatuh dalam riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud adanya pada waktu itu perkataan wa barakatuh ketika mana Nabi memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kata Ibnu Allan dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah, ada juga dalam riwayat Ibnu Hibban, ada juga dalam riwayat Tirmizi,
ada juga dalam riwayat Nasa'i. Cumanya daripada perawi-perawi yang berbeza. Yang ada dalam riwayat Abu Daud berkenaan ucapan yang Nabi sebut sampai wa barakatuh, lafaznya berbunyi. Riwayat itu daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi. Apa kata Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusallimu an yaminih, adalah Nabi memberi salam pada arah kanan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih, dan Nabi mengucapkan salam pada arah kiri baginda, sama juga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebab itu, ada sebahagian para ulama menyebut pada waktu itu adanya ungkapan wabarakatuh. Namun kata Imam Nawawi, walaupun ada dalam beberapa riwayat, contohnya riwayat Wa'il bin Hujr yang ada dalam Abu Daud, dan juga kata Ibnu Allan yang ada dalam riwayat yang lain, yang lebih banyak, yang lebih kuat, yang lebih masyhur adalah tanpa wabarakatuh. Daripada sini, kata para ulama mazhab Syafi'i, majoriti para ulama mazhab Syafi'i, kerana ada sebahagian para ulama mazhab Syafi'i kata sunat baca wabarakatuh, nanti Imam Nawawi terangkan. Lalu majoriti para ulama mazhab Syafi'i menyebut tidak disunatkan pada waktu salat menyebut wabarakatuh, hanya Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun wabarakatuh tidak disunatkan. Cumanya Imam Ibnu Hajar, sahabat-sahabat boleh catat, cumanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau At-Tuhfah menyebut tidak disunatkan pada waktu itu menyebut wabarakatuh pada salam ketika mana solat, kecuali hanya pada solat jenazah. Kecuali hanya pada solat jenazah. Sebentar, kita lihat catatan Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Lalu di sini dinukilkan pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau At-Tuhfah, bahawa kecuali ketika mana pada waktu solat solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat jenazah, itu pun diungkap dengan perlahan. Tetapi majoriti para ulama mazhab Syafi'i kata tak sunat. Tidak ada perkataan wabarakatuh, hanya sampai Assalamualaikum. Kejap lagi Imam Nawawi akan nukilkan beberapa pandangan ulama mazhab Syafi'i yang kata sunat untuk baca wabarakatuh, namun pendapat itu adalah syaz, adalah lemah, kerana majoriti para ulama berpegang kepada kebanyakan hadis yang ada bahawa pada waktu itu tidak sunnah menyebut wabarakatuh. Sebab itu kata Imam Nawawi, hal ini dikatakan, maksudnya hal mana? Bahawa sunatnya menyebut wabarakatuh ketika mana salam oleh sebahagian ulama yang seangkatan dengan kami. Antara ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan sunat membaca wabarakatuh adalah Imamul Haramain Zahir As-Sarkhasi Ar-Rawiyani dalam kitabnya Al-Hilyah. Tetapi pendapat yang mana ada dalam mazhab Syafi'i adalah syaz, pada waktu itu adalah pendapat yang minoriti. Yang masyhur, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah pada seperti mana yang kami jelaskan, hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi sahaja. Lalu itu kita dah selesai dah. Daripada sudut perbincangan wabarakatuh, pada waktu itu kita telah selesaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya Imam Nawawi membawakan pada waktu itu apakah yang sunat. Sunatnya dua salam, salam yang ke kanan dan juga salam yang ke kiri. Lalu kita dah selesai dah perbincangan apakah salam yang sempurna. Kita dah selesaikan perbincangan tentang tajuk wabarakatuh kata Imam Nawawi.
Kata Imam Nawawi, hukum memberi 2 salam adalah sunat untuk semua orang. Ini perenggan yang ketiga. Ini termasuk untuk semua orang yang solat. Sama ada orang yang solat itu imam, makmum ataupun solat sendiri. Baik dalam jumlah jemaah yang sedikit ataupun jumlah jemaah yang banyak. Baik solat fardu maupun solat sunat. Pada seluruh keadaan ini harus sunat untuk mengucapkan 2 salam. Lalu daripada sini kita belajar 2 salam pada waktu itu adalah sunat. Kenapa? Sebab nanti Imam Nawawi akan terangkan sekurang-kurang salam 1 sahaja. Assalamualaikum, salam pertama sahaja yang rukun, yang wajib. Lalu sebab itu kalaulah waktu contohnya dia dah selesai beri salam yang pertama, Assalamualaikum. Salam pertama dia dah selesai, lepas tu kentut. Kentut. Walaupun semua orang dengar. Adakah solat dia sah? Solat dia sah. Okey, itu keluarnya hukum seperti itu. Solatnya sah. Begitu juga ketika mana imam dah bagi salam yang pertama, Assalamualaikum. Kalaulah makmum tu nak berdiri, walaupun imam tak bagi salam yang kedua, adakah pada waktu itu boleh? Boleh, tak ada masalah. Kerana makmum itu dah terputus hubungan solatnya dengan imam sebab imam dah bagi salam yang pertama. Dan banyak lagi masalah-masalah kecil yang keluar bila kita faham tentang bahawa yang wajib hanyalah salam yang pertama. Sebab itu kata Imam Nawawi, sunat 2 salam. Bererti wajib hanya salam yang pertama. Kata Imam Nawawi, dan sunat menoleh ke kanan dan ke kiri. Sunat. Bererti apakah maksud dia? Kalaulah tak toleh, sekadar pandang ke depan ataupun pandang tempat sujud. Assalamualaikum. Solat dia sah. Kerana rukun tertunai. Kerana salam adalah rukun qawli. Salam bukannya rukun fi'li. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, sunat untuk menoleh ke kanan ataupun menoleh ke kiri ketika mana salam. Bererti kalaulah seseorang itu tak toleh, dia pandang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka pada waktu itu solatnya adalah selesai. Solatnya adalah sempurna. Lalu itu kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, apakah yang sunat? Memberi 2 salam. Apakah yang sunat? Menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu, apakah yang wajib? Kalau itu sunat, apakah yang wajib? Kata Imam Nawawi, wajib memberi salam pertama. Memberi salam yang pertama adalah wajib. Itu je. Salam yang kedua tidak wajib. Tapi bukanlah bererti kita tak payah buat dah. Kita bukanlah sekadar nak selesaikan yang wajib. Kita nak mendapat pahala yang sempurna. Kerana kita nak menyembah Allah. Kita nak mendapat pahala yang sempurna. Cumanya daripada sini jelas, kalaulah terbatal wuduk kita selepas salam yang pertama, solat dah sah. Kalaulah pada waktu itu makmum bangkit selepas imam memberi salam yang pertama, maka pada waktu itu tidak ada masalah dan sebagainya. Okey. Dan sunat memberi salam yang kedua. Sunat memberi salam yang kedua. Lalu kalaulah pada waktu itu seseorang dia tinggalkan salam yang kedua walaupun dengan sengaja, dia hanya bagi 1 salam sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Dengan sengaja dia tinggalkan salam yang kedua, solat dia sah sebab salam yang kedua adalah sunat. Okey, kata Imam Nawawi, lafaz salam yang wajib adalah sampai alaikum sahaja. Itu yang wajib. Assalamualaikum, itu yang wajib. Sekurang-kurangnya, yang paling minima adalah assalamu alaikum, kata Imam Nawawi. Bererti warahmatullah adalah sunat. Warahmatullah adalah sunat. Lalu kalaulah seseorang itu lepas dia ucapkan Assalamualaikum terkentut, wuduk dia batal, maka pada waktu itu solatnya sah, tak ada masalah sebab warahmatullah hanyalah sunat. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey, lalu apakah yang wajib? Di antara syarat-syarat sah salam yang pertama. Yang pertamanya ianya adalah ungkapan, bukan sekadar kadang-kala kita solat dah
Tidak, ianya adalah ungkapan. Ini rukun qauli. Sebab itu disebutkan di sini oleh Ibnu Allan, wa ay yusmi'a nafsahu, hendaklah salam itu sekurang-kurangnya boleh mendengarkan kepada telinga dia. Waktu bila kita dah belajar banyak kali dalam takbiratul ihram dan juga dalam surah Al-Fatihah dalam rukun qauli yang lain, pada kadar yang kalaulah dia berada bersendirian, kadar itu cukup untuk mendengarkan telinganya. Maksudnya mesti keluar lafaz walaupun perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka itu yang pertama. Ianya mesti dilafazkan pada kadar boleh memperdengarkan diri sendiri. Sebab salam adalah rukun qauli. Kemudian yang kedua, wa yushtaratul muwalatu bainas salami wa alaikum. Mesti berturut-turut. Tak boleh assalam. Lepas tu lama baru wa alaikum. Mesti berturut-turut. Assalamualaikum mesti berturut-turut. Kemudian apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesti pada waktu itu dada masih menghadap kiblat. Tak boleh dada dah lari daripada kiblat. Dada mesti menghadap ke arah kiblat. Yang nak dipalingkan hanya wajah ke kanan ataupun ke kiri. Sadar mestilah pada waktu itu menghadap ke kiblat. Lalu ini antara syarat-syarat yang ada berkenaan tentang salam. Mestilah dilafazkan. Tak boleh sekadar kanan kiri kepala. Sebab ianya bukan rukun fi'li. Salam bukanlah rukun fi'li. Sama seperti mana takbiratul ihram bukanlah rukun fi'li. Fi'li maksudnya perbuatan. Ini bukan rukun fi'li. Kedua-dua ini adalah rukun qauli. Okey. Lalu kata Imam Nawawi, lafaz salam yang wajib adalah lafaz salam yang wajib adalah Assalamualaikum. Sebentar. Allahumma salli. Lalu kena tambah di sini. Okey, lafaz salam yang wajib betul. Okey, tak apa. Tak payah tambah, minta maaf. Lafaz salam yang wajib adalah Assalamualaikum. Okey. Kalaulah seseorang tu dia buang hamzah dengan sabdu pada sin, dia ungkap apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum Salamun alaikum warahmatullah. Salamun alaikum warahmatullah. Ini banyak. Bahkan ada sebahagian imam yang tak berhati-hati, dia sebut salam. Sepatutnya assalam, ada hamzah, tapi dia Assalamualaikum warahmatullah. Ataupun dia ambil yang paling ringkas, Salamun alaikum. Adakah sah tanpa menyebut hamzah? Kata Imam Nawawi, apabila sekadar mengucapkan pada waktu itu Salamun alaikum, dia buang hamzah, maka tidak boleh, tak sah salam dia menurut pendapat yang paling benar. Asah, tak sah waktu itu. Lalu mesti ada assalamu. Dan ini banyak. Kalaulah sahabat-sahabat perhatikan, ada sebahagian pada waktu itu para imam yang disebut Assalamualaikum warahmatullah. Maka pada waktu itu tidak sah. Dia mestilah assalamu. Kata Imam Nawawi, kalaulah dibuang hamzah, dibuang sabdu pada sin, salamu, pada waktu itu tidak sah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Menurut pendapat yang benar, ini semua perkataan-perkataan yang lain. Contohnya, Alaikumussalam, Assalamu alaika, ataupun salami alaika, ataupun salami alaikum, ataupun salamullahi alaikum, ataupun salamu alaikum. Ini semua perkataan yang lain kita akan bicarakan esok insya-Allah. Lalu kita akan sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama kerana ada sedikit yang kita nak kongsikan berkenaan tentang lafaz-lafaz yang lain ini. Lalu mudah-mudahan adanya perbincangan esok yang kita nak selesaikan berkenaan tentang salam ini. Lalu ada beberapa lagi perkataan yang lain. Tapi yang pastinya sekurang-kurang perkataan salam adalah Assalamualaikum. Itu yang wajib. Salam yang pertama, itu yang wajib. Ianya rukun qauli, bukan fi'li. Mesti dilafazkan. Itu yang wajib. Adapun 2 kali salam, itu adalah sunnat. Menoleh kiri dan kanan, itu adalah sunnat.
Dan sekurang-kurang salam adalah sampai perkataan alaikum sahaja. Assalamu alaikum. Dan kalaulah dia buang alif, dia sebut salamu alaikum ataupun salamun alaikum, pada waktu itu tidak sah salam dia. Saya tak pasti adakah sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu ataupun tak mendapat apa-apa faedah daripada perkongsian ini. Adakah sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu? Mohon komen ya, dapat sesuatu manfaat kalau ada. Dan apa yang patut sahabat-sahabat buat kalaulah dapat belajar sesuatu? Sharekan, kongsikan, catatkan, sebarluaskan, kerana banyak orang yang terlepas pandang tentang salam ataupun tentang rukun-rukun yang kita telah belajar. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Walaupun kita al-adhkar ini berkenaan tentang doa-doa dan zikir, tetapi sebenarnya Imam Nawawi bawakan juga perbincangan basic asas berkenaan tentang fiqh ini supaya elok solat kita, betul amalan kita. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan kitab Al-Azkar untuk pembelian, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain, pada masa yang lain, setiap hari jam 6 petang. Savekan dalam jadual ataupun pasang alarm jam 6 petang. InsyaAllah kita akan buat perkongsian ini pada jam 6 petang setiap hari, dan 8 pagi hayati Quran, tadabbur Al-Quran jam 8 pagi. Inilah dua program kita yang kita cuba istiqamahkan semula insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.